Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nalia dari Sekolah SMK Salike Baru akan mengajar satu topik tingkatan 5. Hari ini kita akan cuba menyelami satu peristiwa yang penting yang pernah menggegar dunia suatu ketika dulu. Murid-murid tahu apa peristiwa itu? Jadi cikgu akan bawa murid-murid untuk menghayati peristiwa Perang Dunia Kedua. Di sini ada sedikit bingkisan video mengenai Perang Dunia Kedua. Jom kita lihat sama-sama. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat
perkara-perkara penting yang harus kita fokus dalam topik ini. Okey, antara pertamanya, kita harus mengenal pasti negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, mengapa terjadi dan bagaimana bermulanya Perang Dunia Kedua. Di sini kita akan lihat kepada apakah faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua. Okey, bila ada sebab, sudah pasti ada akibatnya. Kesan Perang Dunia Kedua seterusnya akan kita fokus, yang mana kesannya bukan sahaja pada negara yang berperang, tetapi juga kepada negara yang diperangi. Okey, kalau lihat pada slide ini merupakan peta dunia. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, kita boleh lihat ditandai dengan warna merah. Di situ kita dapat lihat juga peta tanah Melayu yang turut juga terkesan dalam Perang Dunia Kedua. Ada negara British, Perancis, Amerika Syarikat, Rusia, Jerman, Itali dan Jepun. Yang ini kita akan bincangkan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Baiklah, apakah faktor-faktornya? Kita lihat satu persatu. Kegagalan Perjanjian Versailles dikatakan menjadi sebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Pemimpin baru Jerman ketika itu, Adolf Hitler, terpaksa memperkecilkan saiz tentera, membayar papasan perang yang tinggi serta melepaskan beberapa tanah jajahannya. Maka beliau tidak puas hati dengan perjanjian ini yang sangat berat sebelah dan tidak adil bagi pandangannya. Maka kita lihat di mana letaknya gagal perjanjian Versailles tersebut. Sini kita dapat lihat gagalnya kerana Jerman pada ketika itu ingkar akan perjanjian ini dengan pembesarkan saiz angkatan tentera yang mana sangat berlawanan dengan perjanjian Versailles. Seperti yang ditunjukkan dalam slide awal tadi, ada beberapa negara dunia yang terlibat, bukan? Negara-negara kuasa besar ini muncul dalam pakatan yang berbeza. Ini juga telah mencetuskan faktor Perang Dunia Kedua. Ada dua pakatan negara Eropah, iaitu Pakatan Kuasa Bersekutu disertai oleh Britain, Rusia, Amerika Syarikat dan Perancis. Manakala Pakatan Kuasa Paksi pula terdiri daripada Jerman, Itali dan Jepun. Ada beberapa murid saya sebelum ini pernah bertanya, kata awal tadi Pakatan Negara Eropah, tetapi kenapa turut melibatkan Jepun? Jepun bukannya negara Eropah. Kalau difikir-fikirkan, ada betulnya juga kan? Jadi, apa perkaitan Jepun di sini? Jepun pada masa itu telah muncul sebagai sebuah kuasa baru di timur, turut mendorong kepada tercetusnya Perang Dunia Kedua. Jepun merasakan satu tanggungjawab mereka untuk membebaskan negara-negara timur, yakni negara Asia daripada penjajahan Barat. Maka dengan ini, Jepun telah melancarkan serangan mengejut terhadap Pearl Harbor dan memusnahkan Amerika Syarikat. Jepun turut bertindak menaluki tanah Melayu, Singapura dan seluruh Asia. Okey, kita lihat kepada faktor yang terakhir, iaitu kemelesetan ekonomi dunia. Amerika Syarikat tidak mampu lagi memberi pinjaman kepada Jerman untuk membayar hutang perang. Negara Eropah lain seperti Britain, Perancis dan Itali
terpaksa mengurangkan peruntukan dalam bidang ketenteraan. Ini beza sekali dengan negara Jerman dan Jepun yang telah bertindak menguatkan ketenteraan dan meluaskan kuasa mereka. Ini bertujuan untuk mengalih perhatian rakyat mereka daripada masalah ekonomi. Baiklah, kita pergi kepada kesan Perang Dunia Kedua pula. Untuk kesan, cikgu selalu ingatkan murid-murid untuk lihat kepada aspek PACE apabila menulis esei. PACE merujuk kepada P iaitu politik, E untuk ekonomi, manakala S sosial. Maksudnya di sini, kesan boleh dilihat dan ditulis dalam 3 aspek tersebut. Untuk aspek politik, Perang Dunia Kedua telah memecah belahkan negara-negara Eropah. Jerman telah terbahagi kepada 2. Kalau lihat pada slide ini, asalnya negara Jerman adalah sebesar ini. Kemudiannya telah berpecah kepada 2, iaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Perang dingin juga telah berlaku di antara negara-negara kuasa besar dunia. Sistem imperialisme Barat turut ada kesannya kerana telah mengalami keruntuhan. Satu persatu tanah jajahan telah merdeka. Misalnya, Belanda telah memerdekakan Indonesia, Amerika melepaskan Filipina, manakala tanah Melayu bebas dari jajahan British. Ini secara tidak langsung telah membentuk negara baru yang merdeka. Kesan ekonomi kita dapat lihat kepada negara-negara yang diperangi. Kuasa penjajah telah meninggalkan masalah ekonomi ke atas negara-negara yang baru merdeka. Negara-negara ini terpaksa dan perlu membangunkan ekonomi sendiri tanpa bantuan negara-negara penjajah. Okey, kita lihat, tidak kisahlah mana-mana perang pun yang dilihat masa dulu atau kini dalam internet maupun televisyen, sudah pasti perang ini telah mengorbankan nyawa yang tinggi, ramai yang mati dan cedera. Di sini ada beberapa gambar kematian dan penderitaan mangsa-mangsa rakyat Jepun yang menjadi korban pengeboman Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Ekoran jatuhnya bom atom di tempat mereka iaitu Nagasaki dan Hiroshima. Tapi untuk sudut sosial ini ada positifnya juga. Perang Dunia Kedua ini telah memberi kesedaran tentang pentingnya kesejahteraan dan kedamaian dunia. Disebabkan kesedaran ini telah membawa kepada pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB bagi menggantikan kegagalan Liga Bangsa. Baiklah, tamat sudah topik kita pada hari ini mengenai Perang Dunia Kedua. Mari kita jawab beberapa soalan yang mudah untuk mengingat kembali topik pembelajaran kita pada hari ini. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua. Soalan ini meminta kita untuk menjawab sebanyak 4 markah. Okay, soalan ini biasanya memerlukan kita untuk menjawab dengan lengkap dan menggunakan kepala ayat sebagai pembuka kata. Kita lihat jawapannya. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua ialah kegagalan Perjanjian Versailles. Adolf Hitler, pemimpin baru di Jerman, tidak berpuas hati terhadap Perjanjian Versailles kerana tentera Jerman terpaksa diperkecilkan saiznya, papasan perang yang tinggi dan tanah jajahan dibebaskan. Beliau bertindak mengingkari Perjanjian Versailles dengan memperbesarkan angkatan tenteranya. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan yang kedua.
Jelaskan kesan Perang Dunia Kedua. Untuk soalan ini, 8 markah telah diperuntukkan dan kesan Perang Dunia Kedua ialah dari segi politik, iaitu memecah belahkan negara Eropah. Kedua, berlaku Perang Dingin. Ketiga, meruntuhkan sistem imperialisme Barat. Keempat, kemerdekaan diberikan kepada tanah jajahan dari kuasa Eropah Barat seperti Belanda memerdekakan Indonesia, Amerika memerdekakan Filipina, Britain memerdekakan tanah Melayu. Kesan yang kelima, membentuk negara baru yang merdeka. Dan keenam, negara Jerman terbahagi kepada dua, iaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Okey, untuk soalan ini, 6 kesan telah diberi dan beberapa contoh telah dimasukkan untuk mencukupkan 8 markah. Okey, sekian saja untuk topik kita pada hari ini. Cikgu harap para pelajar boleh memahami dan boleh mempelajari daripada video mengenai Perang Dunia Kedua. Sekian, terima kasih.